Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Salam seindah kasih dari saya Da'i Hadari mewakili seluruh kru produksi, dan terima kasih kerana terus memilih kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman anda. Dan alhamdulillah awal Ramadan ni para penonton sekalian, mungkin kita semua rasa seronok semalam bertarawih kan, alhamdulillah. Cumanya pagi ini sangat-sangat bertepatan dengan Ramadan, Syahrul Quran. Apa maksud Syahrul Quran? Bulan Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu diturunkan padanya Al-Quran. Sabit daripada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Hari ini kita nak sama-sama dapatkan penjelasan, perincian, dan kita nak dapatkan ibrah dari Al-Quran, yang mana kita akan belajar sama-sama pada pagi ini. Topik besar kita tafsir dan tarannum, yang mana kita akan fokuskan kepada surah As-Saffat ayat 88 hingga 96, dan insya-Allah banyak pengajaran yang kita akan dapat dan juga peroleh pada pagi ini. Baiklah, tak lengkap kalau saya tak perkenalkan siapakah yang menemani kita pada pagi ini dan memberikan perincian dengan lebih untuk topik kita. Saya sangat bertuah dan anda juga sangat bertuah kerana pada pagi ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Ini dari Nogori ke dari tempat lain ni? Di sini ya, Dokek yo. Dokek yo. Tapi kan tersasul jugalah cakap Nogori. Dah dibangi Ustaz ya. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz. Sangat bertuah kerana pagi ini pembukaan iaitu 1 Ramadan, lembaran Ramadan kita nak buka dengan pemahaman kita berkaitan dengan Al-Quran Ustaz ya. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, kami alu-alukan cara untuk tanyakan soalan banyak. Antaranya salah satunya anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh hubungi kami di talian 1800 88 1677. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ustaz, surah As-Saffat ayat 88 hingga 96. Mungkin Al-Fadhil Ustaz, kita akan mulakan dengan sedikit bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya muliakan tuan-tuan dan juga puan-puan, para penonton kepada rancangan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semoga pada permulaan Ramadan ini kita sangat-sangat gembira, kita menzahirkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Tuhan telah bagi izin. Tuhan bagi izin kita hidup sampai kita dapat merasai Ramadan. Dan kata ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, siapa yang hidup, siapa yang dapat merasai Ramadan ini, mereka sebenarnya sangat bertuah. Kerana Allah bagi peluang seolah-olahnya ini bulan diskaun pengampunan dosa. Masya Allah. Ini diskaun kalau kita buat amal ibadah, tuan-tuan dan puan-puan, pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau kita qajar semua perkara ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mencapai ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa dengan tujuan nak menambahkan keimanan, nak menambahkan ketakwaan, dia nak makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyesal betul zaman-zaman dulu dia banyak pusing sana pusing sini. Jadi dia tekad betul-betul bulan Ramadan kali ini aku nak menjadi another next level. Itu perkataan orang putih ya. Kita nak menjadi orang yang lebih hampir, dipandang berbeza oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Ramadan perangai kita lain, lepas Ramadan perangai kita lain. Itu maksud tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan untuk mencapai iman ini mereka menjalani Ramadan dalam keadaan ihtisaban. Ihtisaban ni maksud dia apa Ustaz? Ihtisaban ini kalau diambil daripada perkataan root word Arabnya hisab, tuan-tuan dan puan. Hisab ni ilmu
ilmu kira-kira. Orang zaman dulu-dulu, Da'i Hadari mungkin tahu ya. Dulu kita panggil matematik ilmu hisab. Betul. Ni zaman abah kita lah dulu. Sekarang dah panggil matematik ya. Ilmu hisab ni apa? Dia ada tambah, dia ada tolak, dia ada bagi, dia ada darab. Ini asas ya tuan-tuan dan puan-puan. Makna kalau kita faham, bulan Ramadan perlu dijalani dalam keadaan kita mengira-ngira. Maksud mengira-ngira tu kita sentiasa mengkoreksi diri. Semalam dan semayang tarawih 8 rakaat. Tapi lepas 8 rakaat dia tarawih cabut. Contohnya lah kan, tak semayang witir. Ni contoh ya tuan-tuan. Bila kita tengok macam tu, maknanya hari ni kita nak upgrade. Malam ni nak semayang 8 lah, tapi witir pun tak tinggal. Ini maksudnya ihtisaban tuan-tuan dan puan. Setiap hari dia akan fikir how to improve. How to improve supaya nanti last Ramadan ni tuan-tuan dan puan, Allah SWT bagi piala kemenangan dia dekat last-last, iaitu Lailatul Qadar. Jadi setiap hari kita meningkatkan keimanan, meningkatkan kita punya tahap kualiti amal ibadah, insya-Allah tuan-tuan dan puan, nanti kita akan dapat khairum min alfisyahr. Satu malam di mana kalau kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kita harap begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Harapan kita keluar daripada madrasah Ramadan ini bak baby. Maksudnya apa? Seperti bayi tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada sebarang dosa, tidak ada sebarang khilaf, insya-Allah. By the way tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Saya dengan Da'i Hadari, alhamdulillah kami berdua sangat sihat ya. Alhamdulillah. Cuma hari ni tak boleh minum air. Nak beritahu awal tuan-tuan dan puan-puan ya. Kan ada pula tang berhenti kan, pergi buat Milo, pergi buat kopi tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kami pun tak ada air ya. Sebab kita hari ni satu Ramadan, dan seperti yang Da'i Hadari nyatakan tadi, kita sangat bertuah kerana kita mulakan rancangan Tanyalah Ustaz bersempena satu Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran. Kita cuba mentadabur, memahami Al-Quran, dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan berbincang tentang surah Saffat ya. Ayat berapa tu Ustaz? Ayat 88 sampai ayat 96. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cadangkan bila hari ini kita mengaji, elok tuan-tuan dan puan-puan kita nak tadabbur, ada Quran depan kita. Cari Quran yang ada terjemahan, yang ada tafsir. Senang nanti kita nak follow, senang kita nak faham ya. Dekat mana tu Ustaz surah Saffat ni? Juzuk 23 tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kan ramai mula mengaji semua baca juz 1 kan. Juz 1 surah Baqarah kan. Dia juz 23 tuan-tuan, dia jauh sikit ya. Lepas surah Yasin ya. Surah juz 23 muka surat 449. Ayat kita hari ini bukan dari ayat awal tuan-tuan dan puan. Siapa yang follow Tanyalah Ustaz daripada awal, kita tahu kita ni segmen by segmen kita dah bincang ya. Sekarang pagi ni ayat kita ayat 88 sampai ayat 96. Memang muka surat 449. Saya akan mulakan dahulu untuk sama-sama kita mengaji dulu pagi ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak ambil barakah, kita tengok tajwid tengok panjang pendek surah yang kita nak baca ni, insya-Allah dengan kefahaman tersebut nanti bacaan kita akan menjadi lebih teratur. Saya akan bacakan dahulu bermula ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah bunyi ayat yang kita akan tadabbur pada pagi ini, dan saya akan mulakan dahulu tentang introduction. Sebenarnya ayat yang menjadi perbincangan kita pada pagi ini ayat 88 sampai ayat 96, apakah topik yang akan kita bincangkan, ya. Kita cerita introduction dulu tuan-tuan dan puan, nanti senang kita nak go through setiap ayat satu persatu. Baik. Ayat ini tuan-tuan dan puan sebenarnya membincangkan tentang Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Cerita tentang Nabi Ibrahim. Dan cerita Nabi Ibrahim ni pula ketika waktu baginda sedang remaja, waktu baginda muda lagi tuan-tuan dan puan. Nabi Ibrahim ni dia ada banyak fasa dalam Al-Quran, ya. Ada fasa muda, ada fasa umur pertengahan, dan ada fasa umur yang sudah berusia. Jadi sekarang ni dekat mana bahagian dia? Dekat awal-awal masa muda. Waktu mula-mula Nabi Ibrahim sedang bersemangat nak sampaikan hidayah tuan-tuan dan puan, ya. Baginda Nabi Ibrahim ini merupakan nabi keturunan jalurnya daripada Nabi Nuh alaihi salam, iaitu daripada anak Nabi Nuh yang bernama Sam bin Nuh. Makna keturunan nabi juga tuan-tuan dan puan, tapi daripada Nabi Nuh. Dan baginda juga merupakan nabi yang sangat dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab Nabi Ibrahim ini bukan calang-calang nabi, ya. Baginda merupakan nabi yang mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah jumpa Nabi Ibrahim. Pernah jumpa, walaupun zaman dia berbeza sangat jauh. Bila Rasul jumpa Nabi Ibrahim tu? Waktu Isra' Mi'raj. Kita tahu waktu Isra' Mi'raj Rasulullah SAW ada berjumpa dengan beberapa Nabi. Antara Nabi yang baginda sompet togo siapa tuan-tuan dan puan ialah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim ini merupakan Nabi yang menjadi secret admirer lah, ya, yang menjadi sumber inspirasi kepada Rasulullah SAW. Sebab tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim ini merupakan Nabi yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat patuh, ya, yang sangat-sangat luar biasa. Cara baginda mentaati Allah SWT sangat-sangat luar biasa. Diberikan ujian-ujian yang sangat luar biasa, Nabi Ibrahim semua lepeh. Dan dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan, Allah SWT memuliakan baginda. Ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah Ibrahim. Namanya surah Ibrahim. Dalam juz 13, yang itu kena patah balik belakang tuan-tuan dan puan. Sekarang kita juz 23 surah Safat. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim ini dalam ayat Al-Quran ada banyak cerita baginda. Ulama mengkaji, mereka mengatakan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ada lebih kurang 186 ayat, terletak di dalam 25 surah. Dan tentu kita terfikir, kenapa Nabi Ibrahim ini menjadi seorang yang sangat-sangat dimuliakan? Hatta tuan-tuan dan puan, saya tak tahu sama ada anda semua perasan ke tidak, kita tiap-tiap hari sebut nama Nabi Ibrahim tu. Tiap-tiap hari kita sebut nama Nabi Ibrahim. Paling kurang 7 boleh tak adalah 7 boleh kali, paling kurang berapa? 5 kali. 5 kali. Paling kurang 3 boleh kali kot. Waktu bila? Waktu kita bersolat tuan-tuan dan puan. Perasan tak masa kita solat kita akan baca selawat. Kan masa kita tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim diletakkan diletakkan sebagai sebagai perimeter dalam selawat, dalam solat diletakkan begitu. Ini yang kita nak belajar tuan-tuan dan puan. Pagi ini sebenarnya kita nak jadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh kehidupan kita selain daripada Rasulullah SAW. Sebab Rasul pun menjadikan baginda Nabi Ibrahim sebagai ikon ataupun contoh perjuangan baginda. Baik, kita tengok sedikit, ya. Ini latar belakang tuan-tuan dan puan. Tadi saya dah bagi tahu bahawa Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Tuan-tuan dan puan, nak sampai tahap kekasih Allah ni bukan senang tuan-tuan dan puan. Setakat nak jadi kekasih Ustaz Asraf, nak jadi kekasih Da'i tadi senang tuan-tuan dan puan. Belanja makan dah settle. Betul tak? Kan? Belanja makan dah settle tuan-tuan dan puan, ya. Ni nak jadi tahap kekasih Allah, ujian dia tuan-tuan dan puan, bukan setakat belanja makan, ya, tak, ya. Ujian dia tuan-tuan dan puan sangat-sangat hebat. Maknanya sebelum Nabi Ibrahim sampai ke tahap Khalilullah itu, Allah SWT bagi beberapa ujian.
Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Maka kami telah memberi ujian. Ujian, kenapa Allah bagi ujian tu? Sebab nak tengok Nabi Ibrahim ini cinta dia, kasih dia telus ataupun tidak. Nak tengok tu tuan-tuan dan puan. Kita dalam bercinta pun kadang-kadang kita try. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita uji. Dia ni setia ke tidak? Dia ni setia ke tidak? Dia ni betul ke sayang I? Tak pun dia ni sayang I, lepas tu sayang you, sayang sini ramai-ramai pula dia sayang Betul tak tuan-tuan dan puan? Ataupun mungkin dia ni sayang I kerana duit. Kita tak suka benda tu. Betul tak tuan-tuan dan puan? Maknanya sayangnya bukan sayang yang ikhlas. Allah SWT pun nak menguji cinta Nabi Ibrahim kepada Allah ni ikhlas ke tidak. Maka ada beberapa siri ujian yang luar biasa tuan-tuan dan puan. Kalau kita dah give up lah tuan-tuan dan puan, tak dapat nak buat. Apa ujian ni tuan-tuan dan puan? Mula-mula antara ujian ni ialah Nabi Ibrahim kena sampaikan dakwah kepada bapaknya sendiri, iaitu Azar. Sampaikan dakwah, maknanya ajak Azar masuk Islam. Mungkin tuan-tuan dan puan cakap, alah sonang ya nak ajak abah masuk Islam. Tuan-tuan dan puan kena faham latar belakang Azar ni siapa. Azar ni bapa nama Ibrahim, bapa Nabi Ibrahim ya. Azar ni tuan-tuan dan puan, dia merupakan orang yang ada kilang membuat berhala. Pengukir berhala? Kilang, bukan pengukir dah. Dia yang production dia tu, mass production dia yang buat. Cerita macam tu ya. Bayangkan abah buat berhala, anak nak hancur berhala. Nampak tak tuan-tuan? Kontra kat situ kan. Bukan senang kita nak mengajak abah yang kita tahu silap-silap. Kalau kita nak cakap, bah, jomlah masuk Islam. Silap abah cakap, kau dulu pampers kau dan beli dengan jual berhala. Nampak tak tuan-tuan? Bukan senang. Kita berhentilah kejap tuan-tuan dan puan-puan ya. Lepas ni kita sambung. Tapi jangan buat air. Hari ni puasa. Tengok bawah. Tapi betul lah Ustaz, banyak yang kita tak tahu sebenarnya tentang siapakah ayah kepada baginda Nabi Ibrahim AS. Cumanya kejap lagi Ustaz akan kongsikan. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, seindah kasih. Tidak kira di mana saja anda menonton ketika ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, seindah kasih bulan Ramadan ini. Kami bawakan kepada anda semua untuk satu Ramadan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 88 hingga 96 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Dan saya mohon kepada anda semua yang menonton ketika ini, mungkin melalui laman sosial kami iaitu Facebook Tanyalah Ustaz TV3, mungkin boleh kongsikan siaran langsung kita. Tekan butang dengan izin share ataupun kongsikan dengan semualah sahabat-sahabat kita, sepupu-sepapat kita. Kalau boleh kongsikan juga dalam grup WhatsApp tu supaya dapat ramai mengikuti pengajian Al-Quran kita pada pagi ini. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz nak sambung, siapakah sebenarnya Azar ni, iaitu ayahanda kepada baginda Nabi Ibrahim AS. Silakan. Terima kasih banyak kepada Da'i Hadari kita yang sangat-sangat handsome. Allah Alhamdulillah. Dia bila puasa tu tiba handsome. Baik, kita sambung kembali tentang perkenalan ya. Brief introduction kita, siapakah Nabi Ibrahim. Seperti yang saya nyatakan tadi, Nabi Ibrahim ini Allah SWT bagi ujian khas, ujian yang bahasa kita lah, yang sangat ekstrim. Orang manusia biasa susah nak buat. Takkan mampu hadapi. Ujian pertama tadi apa? Sampaikan dakwah, ajak abah yang bukan sekadar ukir berhala, bukan buat yang kocik-kocik, dia ada kilang berhala tuan-tuan dan puan-puan. Kontrak berhala tu dia dapat. Macam tu cerita ya. Tiba-tiba dia nak pangkah abah tu, tak payahlah buat berhala, jom kita masuk Islam sembah Allah SWT. Benda ni bukan senang tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang. Sebab saya nak bagi saya bila saya sebut perkataan ni tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut point ni, saya teringat dulu ni pengalaman dah saya dengan arwah abah saya ya. Arwah abah saya dah meninggal, tapi saya ingat lagi dulu kita ni hafal Quran, belajar agama lah daripada kecil. Abah saya ni orang biasa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi waktu dia mengaji tu, kita yang hafal Quran ni kita tahulah tajwid dia ada salah-salah. Adalah salah silap sikit. Tapi saya ingat lagi bila waktu kita tadarus bulan Ramadan tu, kita tadarus dengan abah. Abah baca Quran kan, lepas tu dia tanya, "Angah, abah punya bacaan tadi ada tak salah?" Kita ni tuan-tuan dan puan nampak salah, tapi nak tegur tak berani.
Tak berani. Semua cakap, oh perfect, bagus bah, semua cantik. Bukan sebab apa tuan-tuan dan puan, takut dengan abah. Takut tak dapat duit raya. Takut tak dapat duit raya. Takut kena marah pun tu. Kan dulu kita kecil-kecil dia yang gotan kita. Ni tiba-tiba dah besar kita nak tegur dia. Bukan senang tuan-tuan dan puan. Bukan senang ya. Dan inilah dilema sama yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nak tegur mak abah punya kesilapan. Oi tuan-tuan dan puan. Tegur pula benda yang besar pula. Benda yang besar pula tu. Sekadar tegur tajwid pun tak berani kan. Nah, ini kan tegur nak pindah kepercayaan. Masya-Allah tabarakallah. Ini bukan perkara yang sangat mudah. Tapi Nabi Ibrahim berjaya menjalani perkara tersebut. Itu ujian yang pertama tuan-tuan dan puan. By the way, saya jangan nak beritahu tadi teringatkan tentang abah tadi tuan-tuan dan puan. Bulan Ramadan ni insya-Allah saya akan khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Kita niatkan pahala untuk arwah abah tuan-tuan dan puan. Saya harap sangat tuan-tuan dan puan yang ramai baca Al-Quran ya, sempena bulan Ramadan, kita pun niatkan begitu untuk arwah mak ayah kita yang dah meninggal dunia ya. Tapi kalau siapa yang tak sempat, kalau nak niatkan arwah mak ayah mereka, untuk saya niatkan sekali dalam bacaan 30 juzuk tu, dipersilakan tuan-tuan dan puan. Boleh pas nama arwah kepada saya, pergi dekat FB saya Ustaz Asraf. Kita raikan, kita niatkan secara percuma insya-Allah, biar mereka ini mendapat barakah, terutamanya syafaat Al-Quran insya-Allah. Baik, kita teruskan. Ujian kedua tuan-tuan dan puan, apa ujian kedua? Nabi Ibrahim kena sampaikan dakwah kepada Raja Namrud. Ini poin kita pagi ni. Kena sampaikan dakwah kepada Raja Namrud. Waktu tu baginda masih muda lagi tuan-tuan dan puan. Susah ke perkara ni Ustaz? Nampak macam senang nak dakwah raja tu. Bukan senang tuan-tuan puan. Saya nak bagi analogi lah, nak bagi kita faham. Kita orang biasa. Orang muda pula tu. Orang yang orang tak dikenali, tak ada pangkat, tak ada kedudukan, semua tak ada. Tiba-tiba kita nak pergi Putrajaya, kita nak cakap kepada menteri, tapi ni contoh ya tuan-tuan dan puan, ni contoh ya. Ni bukan cerita mana-mana dah. Ni contoh. Nak cakap susahnya dilema tanggungjawab yang Nabi Ibrahim hadapi. Kita pergi Putrajaya, kita nak cakap dengan Perdana Menteri, hai Perdana Menteri, kamu sebenarnya ada buat salah. Kamu kena betulkan tu, betulkan ni. Dalam keadaan kita orang muda tuan-tuan dan puan. Orang sekarang cakap ada berani. Tak berani tuan-tuan dan puan, tak berani. Kita baru JKK masjid buat salah pun tak berani nak nego. Betul tak tuan-tuan dan puan? Ni contoh ya. Bos buat salah pun tak berani nak nego. Nabi Ibrahim kena tegur siapa? Raja Namrud. Ajak masuk Islam lah tu tuan-tuan dan puan. So inilah yang sedang kita bincangkan. Jom kita masuk dalam ayat 87. Maknanya hari ini perbincangan kita berkaitan tentang Nabi Ibrahim masa muda. Tugas baginda yang saya cakap susah tadi apa? Nak ajak Raja Namrud dan masyarakat sekitar masuk kepada Islam. Dan inilah konteks utama perbincangan kita pada pagi ini. Cuma saya nak maklumkan awal-awal disclaimer tuan-tuan dan puan. Yang ni penting ya. Disclaimer ni ialah begini. Dalam kita akan membincangkan ayat pada pagi ini, kita akan berbincang tentang Nabi Ibrahim daripada pecahkan berhala. Kita akan bincangkan pagi ni tuan-tuan dan puan. Cuma saya nak maklumkan awal-awal ya, jangan kita sampai salah faham. Maksud saya salah faham ialah begini. Kita baca Al-Quran, kita tahu Al-Quran ni petunjuk. Petunjuk tu apa? Quran cakap apa, kita pun ikut. Hari ni kita baca Nabi Ibrahim pecahan berhala. Ya, nah. Jangan pula lopeh ni kita pergi ke mana-mana topik orang lain berhala, kuil ke mana-mana, kau nak pecahkan berhala, jangan baik lawak tuan-tuan ya. That's why saya nak bagi tahu disclaimer dahulu. Apa yang kita bincangkan ini sebenarnya ujiannya hanya khas kepada Nabi Ibrahim. Bahkan ketika ayat itu cerita tentang Nabi Ibrahim pecah berhala ni turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah dengar tu, Rasul masa itu kat Mekah. Betul. Mekah masa tu dekat Baitullah tu penuh dengan berhala. Rasul pun tak pecahkan berhala tuan-tuan dan puan. Ni nak bagi tahu awal jangan salah ambil kefahaman. Kefahaman yang kita nak belajar pada pagi ini ialah kita nak tengok keberanian Nabi Ibrahim. Yang kita nak tengok ialah betapa Nabi Ibrahim sangat kuat menegakkan tauhid di kalangan masyarakat. Jom kita tengok ayat 88. Fanazara nazratan fin nujum. Maka Nabi Ibrahim pun dia tengok kepada bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ayat ni tuan-tuan dan puan, dia ada cerita latar belakang dia ya. Latar belakang dia ialah pada waktu tersebut ya, Namrud dan juga semua masyarakat pada waktu tersebut, mereka kebanyakannya menyembah dua perkara. Satu, mereka menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari.
Mereka anggap itulah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah setiap hari yang bawa dalam rumah yang kita panggil sebagai berhala. Dan kebetulan pada waktu tersebut Namrud nak mengadakan satu perayaan besar-besaran untuk memuja bintang-bintang, memuja bulan-bulan dan sebagainya. Mereka buat satu perayaan, tapi perayaan tu dia bukan buat dekat kota, dia buat dekat luar kota. Seolah-olah kalau saya duduk Bangi, dia bukan buat kat Bangi, dia buat kat Kuala Pilah. Dia buat kat luar kota. Ni contoh ya. Orang Kuala Pilah janganlah terasa. Contoh ya. Baik. Dia buat dekat luar kota. So, mereka pun ajak semua orang, termasuk Nabi Ibrahim. Abah dah confirm pergi dah. Abah masa tu sponsor berhala. Abah memang pergi. Tapi Nabi Ibrahim ni, dia tak sembah semua perkara tu semua, tuan-tuan dan puan. Jadi, waktu tu, dia tahu ada ajakan tersebut, semua orang pergi tu, dia tengah berfikir. Cara Nabi Ibrahim berfikir, kalau kita berfikir macam mana tuan-tuan, kita tengok atas. Betul tak tuan-tuan? So, ini yang berlaku. Fanazara nazratan fin nujum. Nabi Ibrahim dia tengok kepada langit, dia tengok kepada bintang. Dia nak dapatkan ilham. Maksudnya berfikir mencari ilham. Cari ilham. Ilham apa? Macam mana dia nak kona baring supaya tak payah pergi majlis ni? Apa alasan yang boleh aku buat supaya aku di-excludekan, bukan di-includekan dalam program tersebut? Nampak tuan-tuan dan puan? So apa dia punya alasan? Jom kita tengok ayat 89. Faqala inni sakim. Dia pun cakap kepada Namrud, kepada masyarakat, kepada abah dia cakap apa? Hari ni saya bukan tak nak pergi, saya nak pergi tapi saya sakit. Ini sakim tu maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya ini sakit. Dan kata ulama ada beberapa pandangan ulama mengatakan waktu tu kebetulan Nabi Ibrahim ini ada sakit taun. Sakit taun ini merupakan sakit yang berjangkit tuan-tuan dan puan. Bila Namrud dengar, ada taun, bahaya ni, macam kita lah ada COVID. Macam tu lah lebih kurang. Tak boleh bawa ni, kena karantin, kau duduk diam-diam, duduk ontok-ontok kat rumah, jangan join kita orang. Kan kita orang pula kono. Itulah cerita tuan-tuan dan puan ya. So Nabi Ibrahim pun tak join majlis yang saya katakan tadi, majlis untuk perayaan meraihkan berhala-berhala dan juga sembahan-sembahan mereka. Itu ayat 89 ya. Maknanya Nabi Ibrahim bagi alasan, saya ni sakit, saya tak dapat nak join. I'm sorry, dia kata macam tu. Fatawallau anhu mudbirin, ayat 90 tuan-tuan dan puan ya. Lalu mereka berpaling dan juga membelakang. So, bila kaum mereka ni mendapati Nabi Ibrahim ini sakit, dia cakap, okay, never mind, it's okay, kau stay kat rumah. Kau dah demam, duduk makan Panadol, kan, tak payah join kita orang, jangan risau. Ya, kuarantin kau jap, tak apa, kami terima alasan kamu, kami pun pergi ke majlis tersebut. So, Nabi Ibrahim duduklah seorang-seorang. Semua orang keluar daripada kota. Nabi Ibrahim duduk seorang-seorang. Rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Ibrahim pada waktu tersebut, sebenarnya ada tujuan yang berbeza. Ayat 91. Maksudnya Ustaz, penduduk-penduduk di kampung Nabi Ibrahim ini percayalah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Benar. Dia percaya dengan maksudnya alasan terus tersebut. Berpaling. Ya, mereka ni pergilah. Itu maksudnya dia orang pergilah ke majlis tersebut. Tinggal Nabi Ibrahim seorang-seorang dekat kampung tu. Tapi Nabi Ibrahim waktu tu dia ambil kesempatan. Disebabkan dia seorang-seorang, dia pun pergi kepada tempat di mana mereka mengumpulkan semua berhala. Ada berhala besar, ada berhala yang kocik-kocik, ada berhala yang comel-comel. So apa dia buat? Tengok ayat 91. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim pun pergi jumpa kepada berhala tu, dia tanya, apasal kamu semua tak makan? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebabnya macam ni ya. Berhala pada zaman Nabi Ibrahim itu, mereka ini puja berhala. So dalam keadaan mereka puja tu, mereka letak makanan cukup banyak. Letak makanan, ada burger, ada malam salama, jelapi, ada sate, semua letaklah tuan-tuan dan puan kan. Dia nak jamu berhala mereka. Tapi Nabi Ibrahim heran. Kenapa ya, kalau betul lah berhala ini Tuhan yang berkuasa, kenapa makan pun tak mampu? Buah pun dibiarkan busuk. Ya, benar kan? So macam mana, bagaimana berhala sebegini layak untuk dijadikan sebagai sembahan, sedangkan makan pun dia tak mampu? Malakum la tantikun, ayat 92 ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Nabi Ibrahim pun cakap, what's wrong with you? Ya, kenapa kamu ni makan pun tak mampu, cakap pun tak mampu? Tantikun tu maksud dia bercakap tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya. Maknanya berhala ni kita togo pun dia tak bercakap, dia tak menjawab, berdehem pun tidak.
So Nabi Ibrahim tak boleh nak terima pada akal logik Nabi Ibrahim, macam mana ya patung-patung ini dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Sebab kita faham tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang sembahan ini, kita nak sembah satu Tuhan yang sangat-sangat berkuasa. Macam kita faham, kita sembah Allah SWT. Kenapa sembah Allah SWT? Dia yang jaga di langit. Dia lebih baik daripada kita. Ya, dia lebih baik daripada kita. Maknanya masuk akal. Kenapa kita perlu menghambakan diri kepada Tuhan yang berkuasa penuh seperti Allah SWT. Cuma Nabi Ibrahim sekarang ni tak boleh nak comprehend, itu bahasa dia. Tak boleh nak faham dari sudut logik Nabi Ibrahim, kenapa kaum dia ni ramai-ramai sembah berhala, dahlah dia yang buat patung tu. Dia yang kotok, kan? Lepas tu dia yang letakkan, dia yang bagi makan. Tak boleh masuk akal lah. Kenapa mereka sembah patung-patung sebegini? Lebih kurang begitu tuan-tuan dan puan-puan kisah kita setakat ini. Itu dia. Cumanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga ya. Dalam kalangan masyarakat mungkin begitu ramai, beratus-ratus, mungkin beribu mungkin orang-orang yang ada di kampungnya itu. Bagaimana Nabi Ibrahim seorang sahaja yang nampak perkara ini tak benar? Cumanya kejap je lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini jawapannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seindah kasih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Saya nak mengajak anda semua yang menonton ketika ini, tak kisahlah apa sahaja pekerjaan anda, baik seorang bos, baik seorang peniaga, baik seorang pekerja biasa, baik seorang penghantar makanan, ada kesibukan macam mana pun, carilah ruang untuk kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita dapat amalkannya. Macam hari ni, pagi ni, sama-sama kita dapat telusuri tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 88 hingga 96 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Baik Ustaz, kita nak sambung. Cumanya saya tertanya-tanya dari tadi. Saya cuba gambarkan satu masyarakat yang tinggal di perkampungan yang begitu ramai orang dari pelbagai lapisan masyarakat, menterinya, orang-orang besarnya, ketua kampungnya sampai rakyat biasa, semuanya keluar untuk merayakan perayaan. Tetapi ada seorang yang sangat muda nampak bahawasanya ini tak benar. Kenapa anda sembah sesuatu yang tak memberi manfaat? Bukan sekadar memberi manfaat buat dirinya tapi untuk orang lain. Macam mana Ustaz ada cetusan kebenaran, cetusan tauhid dalam hati seorang remaja yang namanya Ibrahim ini? Silakan Ustaz. Ini soalan yang sangat-sangat interesting tuan-tuan dan puan-puan. Cerita tentang seperti yang Da'i Hadari nyatakan kepada kita tadi, Nabi Ibrahim ini dilahirkan di dalam satu masyarakat yang semuanya itu memegang satu agama, agamanya ialah sembah berhala. Semua itulah jemaah mereka, itulah kepercayaan mereka. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Ibrahim, waktunya masih muda lagi, yang menolak untuk menjadikan berhala sebagai Tuhan. Mana dia dapat idea tu? Sebab kita kan daripada kecil kan, macam kita contoh. Kalau kita daripada kecil tuan-tuan dan puan, lahir-lahir mak abah kita Islam. Dah daripada kecil kita diajar semayang tarawih lah, poso lah, apa semua kan. Kita dah puasa sampai ke puasa lah kita Islam, betul tak tuan-tuan kan? Selalunya begitu ya. Tapi Nabi Ibrahim ni tiba-tiba mengambil jalan yang lain. Bayangkan tadi bapa pembuat berhala, yang production berhala semua bapa dia yang supply kan. Tiba-tiba anak ni jadi pendakwah. Benda ni lain benar, betul tak? Antara sebab tuan-tuan dan puan, kenapa Nabi Ibrahim berjaya mendapat cahaya hidayah tersebut, kata ulama, sebab Nabi Ibrahim ini merupakan seorang yang sentiasa memikir. Seorang yang menggunakan akal, seorang yang banyak menggunakan logik untuk mempercayai sesuatu. Maknanya Nabi Ibrahim ni bukan jenis terima bulat-bulat. Abah cakap macam ni, mak cakap macam ni, ataupun ketua cakap macam ni, ya. Ustaz-ustaz lobai-lobai yang zaman tu lah, cakap macam ni, macam ni. Baginda dia tak terus terima perkara tersebut. Dia akan Dia akan justifikasi dahulu. Dia akan melihat dari sudut kebenaran. Ya, dari sudut rasional ke benda ni. Rasional ke
aku boleh sembah berhala yang semalam abah aku buat. Lebih kurang macam tu lah. So Nabi Ibrahim menggunakan akalnya yang jernih, akalnya yang sihat. Dia kata, aku tak boleh terima perkara ni. Lalu Nabi Ibrahim pun mencari sebenarnya siapa Tuhan saya? Siapa yang menjadikan saya? Tuan-tuan dan puan-puan, that's why best baca Quran. Kejap lagi kan, kalau kita nak tahu apa jawapan dia, jawapan Nabi Ibrahim macam mana boleh jumpa dan juga menyembah Allah SWT. Ini tuan-tuan dan puan-puan ada dalam juz 3. Kita hari ni baca juz 1. Betul. Besok baca juz 2. Nanti baca juz 3. Awal-awal dia tu ada bagi tahu Nabi Ibrahim masa tu kita sebut tentang berkenalan dengan Allah SWT lah. Nabi Ibrahim waktu tu bertanya Allah SWT. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 260 tuan-tuan dan puan. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, saya tahu engkau ni merupakan Tuhan yang menciptakan saya. Tapi sekarang ni saya tak boleh nak fikir lagi, saya tak boleh nak faham lagi dari sudut pemikiran saya ni, macam mana engkau boleh menghidupkan manusia yang telah mati. Maknanya manusia yang dah jadi tulang, yang dah duduk dalam kubur tu, macam mana boleh hidup balik? Nabi Ibrahim boleh berkomunikasi, tanya Allah SWT. Lalu Allah SWT pun tanya balik Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, Ibrahim kau tak percaya ke dengan kemampuan saya? Lepas tu Nabi Ibrahim cakap, tak, saya percaya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya tanya ni sebab saya nak bagi hati saya ni rasa relax sikit. Kita ni pun tuan-tuan dan puan-puan minta maaf lah, kita ni memang orang Islam, tapi kadang-kadang setan dia ada bagi macam dia bagi dia bisik-bisik tau, dia kata kadang-kadang ada fikir tau, betul Kodan yang tidak mati ni boleh hidup balik. Benda tu macam tak logik bagi kita, macam tak logik. So Nabi Ibrahim pun dia sebab tak nampak kan. So Nabi Ibrahim dia tanya direct dengan Allah SWT. Allah SWT cakap, baik, saya bagi jawapan. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ayat ni best tuan-tuan dan puan. Apa kata Allah SWT? Baik Ibrahim, kau ambil 4 ekor burung. 4 ekor burung tu kau semoleh, kau cincang-cincang, kau campur dengan daging lah. Campur. Contohlah ambil burung puyuh, burung apa lagi? Merpati. Gagak. Apa lagi? Lupa lah burung. Kakak tua. Kakak tua. Ni semua ambil. Pagi ni lupa nama burung. Kau campur-campur kan. Lepas tu, daging yang dah bercampur tu letak dekat 4 bukit yang berbeza. Kemudian kau turun, kau panggil balik burung tu. Depan mata kau ni. Allah SWT tunjukkan depan mata Nabi Ibrahim daging yang hancur yang bercampur tu, elok Tuhan jadikan balik 4 burung tu tadi tuan-tuan dan puan. Depan mata Nabi Ibrahim. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim tuan-tuan dan puan? Wa'lam annallaha azizun hakim. Kamu kena percaya, kamu kena beryakin Allah ni berkuasa. Aziz tu berkuasa. Apa yang kamu rasa kamu tak mampu, saya boleh buat senang ya. Dan Allah SWT itu ada sifat hakim. Hakim tu maha bijaksana. Tahulah Tuhan macam mana cara nak buat balik. Tuhan buat daripada awal. Benda tu kalau dah hancur, kau dah rusak, Tuhan boleh buat balik. Seolah-olah telefon kita ni lah tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba hang, tiba-tiba rusak, pagi-pagi jatuh, dah pecah. Kita pun bagi kita, impossible lah nak hidup balik. Tapi kalau kita bagi kepada manufacturer dia ni, contoh lah, bagi balik ke Samsung ke apa ke, dia golak tuan-tuan dan puan. Dia cakap lah senang ya, kita ada dia punya spare part, tukar settle, dah elok balik. Seolah-olahnya begitulah analogi kefahaman bila kita berinteraksi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itulah satu perkara yang sangat istimewa. Nabi Ibrahim AS dinampakkan depan mata bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dinampakkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Al-Quran. Bayangkan Al-Quran menceritakan perkara-perkara lalu. Tapi sikap manusia, iaitu umat-umat terdahulu, ada pada masa sekarang. Lagi dahsyat. Jadi, bayangkan Al-Quran itu telah menceritakan antara perangai manusia, antara kebesaran Allah SWT. Baik Ustaz, ada soalan Hafizi Hafiz di Facebook. Katanya, apakah yang sedang berlaku ketika Nabi Ibrahim AS memandang ke arah bintang-bintang? Iaitu, kita rujuk kepada ayat yang ke-88 tadi. Dan kemudian baginda berkata, sesungguhnya aku sakit, saqim. Tetapi baginda Nabi Ibrahim AS sihat dalam ayat ke-89. Adakah ini kerana Nabi Ibrahim merasa kecewa dengan sikap bapanya serta kaumnya sendiri yang tidak mahu menyembah Allah, mensyirikkan Allah, tetapi tetap menyembah bintang di langit dan patung-patung yang mereka pahat sendiri? Mungkin boleh beri gambaran Ustaz.
Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Hafizi Hafiz yang bertanya, kalau tak salah saya ni soalan daripada Facebook kan? Ya, betul. Ya, tuan-tuan dan puan, just nak beritahu siapa yang kat rumah tak ada TV ada ke? Orang cakap kat rumah saya tak ada TV Ustaz. Mak saya tak ada TV. Tak apa, boleh tengok juga. Buka Facebook tuan-tuan dan puan, tanyalah Ustaz, kita TV3, bersiaran langsung sekarang. Betul. Sama kan? Betul tak? Tak ada masalah tuan-tuan dan puan ya. Baik, jom kita tengok. Soalan ni bertanya tentang kenapa Nabi Ibrahim memandang ke bintang-bintang. Ini sebenarnya ayat yang keberapa? Ayat yang ke-88 awal tadi. Fa nazara nazratan fin nujum. Baik. Ulama ada beberapa pandangan menyatakan tentang mengapa Nabi Ibrahim melihat kepada bintang-bintang. Yang pertamanya seperti yang saya nyatakan tadi, Nabi Ibrahim tengok ke bintang-bintang tu merupakan sikap naluri manusia bila dia nak cari idea. Dia selalu tengok atas. Dia selalu tengok atas tuan-tuan dan puan-puan. So itulah yang berlaku pada Nabi Ibrahim, sedang cari idea, apa alasan yang boleh aku berikan kepada kaum aku ini supaya aku ini di-excludekan, supaya aku ini tak perlu nak pergi kepada majlis syirik tersebut. Itu pandangan yang pertama tuan-tuan dan puan. Yang keduanya juga ya, Nabi Ibrahim tengok ke atas tu sebab Nabi Ibrahim sedang berfikir, kenapalah kaum aku ni, diorang ni boleh sembah bulan, boleh sembah bintang. Maknanya Nabi Ibrahim macam dia tengok bulan bintang tu, dia macam ngeleng lah. Dia tak boleh nak terima dari sudut logik akal ya. Bulan bintang yang sebenarnya tak ada kuasa tuan-tuan dan puan-puan. Even dalam juz 7 ada bagi tahu perkara tersebut. Nabi Ibrahim cakap kepada kaum dia, kalau kau nak sembah bulan ni malam dia ada, kang siang dia tak ada dah. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Kenapa kita nak sembah Tuhan yang ada setengah hari je? Malam dia ada, dia kata macam tu kan. Lepas tu kaum dia cakap, tak apa, kang dah siang, kang ada matahari, dia kata macam tu. Takkan office hour kot. Di office hour. Allah Akbar kan. Ikut office hour tak best lah. Kan kalau luar office hour ada problem nak ngadu macam mana? Tunggu esok. Tunggu esok. Dah pingsan dah lepas itu kan. So itu yang berlaku tuan-tuan dan puan. Nabi Ibrahim tak boleh nak terima dari sudut sihat akalnya atau bahasa akal dia, logik akal. Kenapa dia orang sembah bintang-bintang yang langsung dah lah jauh, kocik-kocik nampak tak nampak tu sebagai Tuhan yang mereka akui dan mereka sembah. Dan perkara inilah yang berlaku ketika baginda melihat ke bintang-bintang, iaitu fanazara nazratan fin nujum. Wallahu alam. Allahu Akbar. Baik Ustaz, mungkin kita akan sambung sebentar lagi bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS berada di hadapan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Cumanya sebentar saja lagi kita akan sambung Ustaz ya. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, seindah kasih. Setiap persoalan ada jawapannya dan setiap masalah ada penyelesaiannya. Dan hari ini segala persoalan itu terjawab kalau kita belajar Al-Quran, faham Al-Quran dan kena hafal Al-Quran. Yang mana hari ini para penonton sekalian kita belajar iaitu tafsir dan taranum berkaitan dengan surah As-Saffat ayat 88 hingga 96 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Dan kalau boleh saya nak minta anda semua pada pagi ini sebar luaskan lagi secara langsung kita di laman sosial kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3 Facebook kami supaya lebih ramai dapat menonton. Sekarang ni 1.6 ribu, 1,600 lebih yang menonton. Terima kasih dan insya-Allah kita banyakkan lagi sebab kita nak murnikan pagi awal Ramadan ini dengan Al-Quran. Baik Ustaz, ada soalan yang cantik juga daripada Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, yang pertama, apakah nama-nama berhala di zaman Nabi Ibrahim? Yang kedua, adakah kaum kafir di zaman itu mengakui Allah wujud tetapi ego untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka seperti mana kaum Quraisy pada zaman Nabi SAW atau 100% menolak Allah? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Intan Zurina bertanya tentang dua soalan. Soalan pertama, apa nama berhala di zaman Nabi Yuna Ibrahim? Saya cuba jawab yang tu dulu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan berhala yang disembah oleh penduduk Babylon
Nabi Ibrahim ni, kalau kita nak tahu siapa dia punya kaum, siapa masyarakat dia, kita panggil sebagai penduduk Babylon, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam, kalau belajar sejarah dulu, tamadun Mesopotamia. Ini zaman awal-awal ni, belakang jauh ni, tuan-tuan dan puan. Mereka ini ada satu sikap. Bila mereka menyembah lebih daripada satu Tuhan. Sebab tu mereka ada banyak berhala, ya. Dan mereka dalam masa yang sama, mereka bukan sekadar sembah berhala, mereka juga menyembah bulan. Bulan ni dia ada letak nama khas, namanya Dewa Sin, tuan-tuan dan puan-puan. Ini nama lama-lama lah, ya. Dewa Sin dan sebagainya. Itu antara yang direkodkan oleh para ulama tentang agama yang dipegang oleh masyarakat Babylon ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ya, adakah kaum kafir di zaman itu mengaku Allah ini wujud, tapi ego yang tinggi menyebabkan mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, 100% tolak Allah? Baik, jawapannya begini, tuan-tuan dan puan, seperti yang kita nyatakan, Nabi Ibrahim ini merupakan salur galur daripada keturunan Nabi Nuh. Maknanya bila kita tahu baginda merupakan keturunan Nabi Nuh, maknanya masyarakat itu pun merupakan keturunan daripada jalur yang lebih kurang sama. Maksudnya kebiasaan nenek moyang itu dah turun dari dulu? Ya, maknanya nenek moyang daripada awal tu dah elok dari Islam, itu Nabi Nuh tu. Ya. Tapi dia bila dah pada beberapa lapis generasi dah mula buat perangai. Buat perangai macam mana? Nabi Nuh dulu aja Tuhan kita satu je, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Ya, Tuhan kita Esa, ya. Dia satu dengan Esa lain, ya tuan-tuan. Esa ni satu, maknanya satu, dia tak ada dua, dia tak ada tiga, dia tak ada dompet. Kalau satu, dia ada dua, dia ada tiga, ada empat. Dan itu yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim ni. Kaum mereka ni, mereka cakap, okey, Allah itu pun Tuhan kami, tapi kami ada juga Tuhan-Tuhan lain. Maknanya, okey, Allah itu Tuhan nombor satu, lepas tu ada Tuhan nombor dua, berhala ni, lepas tu ada Tuhan nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Banyak bona pula Tuhan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan, ya, isu masalah berbilang Tuhan inilah yang kita panggil dalam agama kita syirik. Syirik ini maksud dia apa? Mereka ini menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Mereka cakap Allah itu Tuhan, tapi patung pun Tuhan juga. Lepas itu ini pun Tuhan juga, bulan pun Tuhan juga, bintang pun Tuhan juga, matahari pun Tuhan juga. Dan perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala takkan ampunkan dosanya sampai bila-bila, kecuali dia sempat bertaubat ketika dia masih hidup. Dan perkara inilah yang perlu kita jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu sentiasa diperkemas dan diperbaiki, di-upgrade, supaya nanti bila kita meninggal, kita bertemu Allah SWT dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu alam, itu jawapannya. Baik, itu dia. Muhammad Izzuddin pula di Facebook juga bertanyakan, iaitu pada ayat yang ke-91, bagaimana, apakah kamu tidak makan? Mengapakah mereka bertindak sedemikian sedangkan makanan sudah terhidang di hadapan mereka? Ini berkaitan dengan berhala itulah, Ustaz. Ya, benar. Ya. Baik. Ayat ini sebenarnya malakum, bukan malakum la takun. Faragha ala ila alatim faqala ala ta'kulun. Ini ayat 91. So kalau ikutkan, yalah berhala dah batu takkanlah boleh makan. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bertanya juga? Baik. Ini soalan yang bagus daripada Da'i Hadari, dan juga soalan yang bagus daripada Izzuddin, kan? Ya. Dah tahu berhala ni batu, kan? Kenapa tanya juga? Ini soalan yang bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, ini merupakan soalan sinikal. Soalan sinikal. Maknanya kita tahu dah orang ni bukan boleh jawab pun. Kita tahu dah ini memang dia kantoi lah, dan dia tak boleh nak jawab bahasa kita. Tapi sengaja Nabi Ibrahim tanyakan supaya nak bagi kesedaran ke dalam hatinya betapa perbuatan orang-orang yang menyembahkan berhala ini satu perbuatan yang tidak boleh diterima akal. Yang langsung tak logik. Even sekarang ni, maknanya Nabi Ibrahim berada di depan berhala, kan? Dah ada makanan. Kita tanya dia kenapa dia tak makan pun dia tak boleh nak jawab. Nak berburak, nak bersembang pun tak boleh, ya. Semua perkara tak boleh. Kenapa benda ni tak boleh dipikirkan dari sudut akal, tak boleh diterima dari sudut akal? Kenapa kita perlu menyembah, menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat? Itu yang sedang difikirkan oleh Nabi Ibrahim, dan
itulah dialog-dialog sinikal seperti yang saya nyatakan tadi, dan semua ini dirakam oleh Allah SWT supaya nak bagi kita selaku pembaca Al-Quran pun nampak dimensi yang sama. Iaitu dimensi apa? Orang-orang yang mengambil berhala ini sebagai sembahan merupakan satu perkara yang sebenarnya sia-sia. Itu yang dinyatakan kepada kita betapa bertuahnya kita bila bertuhankan Allah SWT, sebab kita tahu Tuhan kita ini ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang mampu untuk melakukan apa sahaja, hatta perkara yang kita rasa impossible pun bagi Tuhan it's so easy. Wallahu alam. Itulah kalau diikutkan dalam ayat 92 pun turutan daripada ayat 91, Nabi Ibrahim bertanya lagi tu, mengapa kamu tidak menjawab, Ustaz ya? Maksudnya pertanyaan itu adalah pertanyaan sinikal ataupun sinis, Ustaz ya. Sinis. Baik, Ustaz, kalau kita tengok ayat yang ke-93, saya nampak ini adalah satu macam yang Ustaz sebutkan di awal tadi, satu perbuatan yang sebenarnya jarang ada pada setiap manusia, iaitu keberanian. Tetapi bukan keberanian itu menunjukkan betapa protesnya baginda, tidak, akan tetapi keberanian untuk menegakkan kebenaran. Bagaimana kalau kita tengok dalam ayat yang ke-93, bagaimana faragha alaihim darban bil yamin, lalu dia Nabi Ibrahim memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya sehingga pecah berketul-ketul. Bagaimana ada keberanian daripada Nabi Ibrahim sehingga begini, Ustaz? Baik. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berada di dalam ayat 93 ya. Faragha alaihim darban bil yamin. Kan tadi mula-mula Nabi Ibrahim dia tak pergi majlis, dia cakap dia sakit. Rupanya benda tu sebagai excuse ya. Excuse di mana Nabi Ibrahim waktu tu boleh pergi ke tempat berhala banyak tu, dia boleh berburak, dia boleh berbincang, dan kemudian Nabi Ibrahim ada buat satu lagi perkara yang saya dah bagi tahu awal-awal, yang ni sunnah Nabi Ibrahim yang ni jangan ikut ya tuan-tuan dan puan. Jangan ikut, bagi tahu awal. Sebab Nabi Muhammad tak pernah memukul berhala. Ya, pada waktu ayat ini turun Nabi Muhammad pun tidak memecahkan berhala. So saya nak bagi tahu awal-awal, jangan pula kata ini daripada Quran kau nak buat. Tak ada tuan-tuan dan puan. Ini merupakan satu ujian khas yang Allah SWT hanya bagi arahan spesifik ini kepada Nabi Ibrahim sahaja. Nak bagi tahu awal disclaimer ya. Jangan pula nanti dah habis rancangan kita ni tiba ada pula besok dorang beritahu orang pocah berhala. Jangan baik lawak tuan-tuan dan puan. Benda tu tak boleh ya. Baik. So Nabi Ibrahim selepas berburak tadi tu dengan berhala, di mana berhala tu pun tak boleh nak jawab, makan pun tak boleh, nak bercakap pun tak boleh. Nabi Ibrahim pun tuan-tuan dan puan darah muda. Kan waktu ni Nabi Ibrahim muda. Darah muda tuan-tuan dan puan, dia ambil kapak. Dia habis dipocah semua berhala yang kecil-kecil. Semua berhala yang pocah-pocah dia pecah. Ya, faragha alaihim darban bil yamin. Ada dipecahkan dengan tangan, ada dipecahkan dengan kapak. Last tuan-tuan dan puan, kapak tu dia nampak ada berhala yang paling besar digantungkan dekat situ. Digantungkan dekat situ. Banyak ulama cuba mengkaji kenapa Nabi Ibrahim memusnahkan berhala ni. Jawapan dia tuan-tuan dan puan, sebab Nabi Ibrahim tujuan dia apa? Nak berdakwah. Tujuan Nabi Ibrahim nak ajak umat pada waktu tersebut supaya sembah Allah, tinggalkan sembahan berhala. Mengajak mereka berfikir. Ya, sebenarnya itu tujuan dia dakwah tadi. Tujuan Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala tersebut supaya nak mengajak kaum baginda yang lepas tu, nanti kejap lagi kita sambung, supaya berfikir. Kenapa kamu boleh sembah berhala yang mempertahankan diri pun tak mampu? Mempertahankan diri pun tak mampu. Kenapa kamu boleh menjadikan berhala ini sebagai Tuhan? Dan itulah antara alasan mengapa faragha alaihim darban bil yamin. Itu yang berlaku ya. Cuma sekali lagi saya nak bagi tahu, ini hanya khusus kepada Nabi Ibrahim sahaja. Agama kita kau nak buat apa, Ustaz? Agama kita mengajar. Ayat Al-Quran lain ada bagi tahu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu wahai umat Muhammad, jangan kamu mencaci sembahan berhala kaum-kaum penganut lain. Bayangkan, nak caci, nak kutuk pun dilarang dalam agama. Apatah lagi nak pocahkan tanpa sebab. Itu dia yang kita pegang tuan-tuan dan puan-puan, amalan ataupun sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliya
waliyadin. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia Islam kita mengajar dakwah dengan sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Bahkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah kamu dengan hikmah dan contoh tauladan yang terbaik, Ustaz ya. Subhanallah, itu cara kita. Siapakah dai? Dai itu bermaksud penjemput, bukan pemaksa. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan bicarakan. Cumanya kita akan tutup dulu di TV3 dan insya-Allah sambungannya selepas ini para penonton sekalian di TV9. Jadi satu saja saya minta, terus setia bersama dengan kami untuk banyak lagi kita akan bicarakan sehingga ke penghujung nanti. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seindah kasih. Ya, hidupkan pagi anda pada pagi ini, pagi 1 Ramadan. Bukan sekat kena hidupkan, kita pun kena amalkan. Apa dia? Hidupkan Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama dapatkan ilmu berkaitan dengan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 88 hingga 96 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ashraf Ayub. Cumanya para penonton sekalian, mudah-mudahan bukan awal-awal sahaja kita dekat dengan Al-Quran, tetapi dekatlah dengan Al-Quran sehinggalah nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran itu adalah bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk dijadikan hantaran, tetapi Al-Quran itu panduan hidup kita. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh sambung. Kalau ikutkan bola sepak ni dah masuk separuh masa kedua dah ni Ustaz ya. Second half. Baik Ustaz, ayat 94, 95 dan 96. Saya nampak dekat situ macam ada lagi satu situasi berbeza apabila kaum-kaumnya balik tengok berhala dah pecah-pecah ni. Silakan Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengucapkan tahniah kerana anda masih lagi kekal mengikuti rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, di mana kita nak menghabiskan silibus kita pagi ini. Ada 3 ayat lagi kita nak bincang. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Seperti yang saya nyatakan tadi, kisah kita membincangkan tentang Nabi Yuna Ibrahim. Waktu itu baginda masih lagi muda, mendapat arahan daripada Allah SWT supaya menyampaikan dakwah. Cuma cara Nabi Ibrahim berdakwah itu agak luar biasa cara dia. Bagi kita agak ekstrim lah ya. Memang orang tak pernah buat. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim pecahkan berhala. Kita dah cerita dah tadi dalam ayat 93. Dan bila kaum dia dapat tahu, tuan-tuan dan puan-puan, yang Nabi Ibrahim tadi duduk seorang-seorang kat pokan tu, dia bantai pecahan semua berhala, fa'aqbalu ilaihi yazifun. Ayat 94 ya. Saya baca ayat 94. Kaum dia tadi yang daripada kampung tu bergegas pergi balik ke bandar ya. Sebab mereka sebenarnya sedang menyerap darah, naik darah tuan-tuan dan puan-puan. Yazifun tu maksudnya losing their mind. Maksudnya mereka ni dah geram dengan Nabi Ibrahim. Kenapa ni budak muda ni dia boleh pecahkan berhala, sedangkan kita, bagi kita itu pantang besar bagi dia orang. Betul tak tuan-tuan? Sembahan mereka seolah-olah macam masjid kita ni tiba-tiba ada orang bakar kapet dan sebagainya, curi lampu kan, kita tak boleh terima benda ni tuan-tuan dan puan. So itu yang berlaku lah, saya just bagi analogi ya tuan-tuan dan puan. Kemudiannya kita teruskan kepada ayat 95 ya. Qala ta'buduna ma tanhitun. Nabi Ibrahim pun waktu mereka dah sampai tengok berhala dah pecah, mereka pun tanya Ibrahim, kenapa kau pecahan semua berhala ni? Jawapan saya nak bagi tahu awal ya tuan-tuan dan puan. Ayat yang kita baca dalam surah Saffat ni, dia punya cerita dia sebenarnya dia macam skip sikit. Dia macam skip sikit. Maknanya full dialog tu sebenarnya kita tak terima. Dia tak ada dirakamkan dalam ayat ni. Dalam surah ni dia tak ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu full version, apa dialog yang Nabi Ibrahim sedang bincangkan, sedang bicarakan dengan orang-orang yang baru datang tengok perhala geram tu. Yang tengah geram tu. Yang ni kena buka surah lain tuan-tuan dan puan-puan. Ni kena buka surah Anbiya ayat 59 sampai ayat 69. Nanti tuan-tuan dan puan-puan lepas habis nanti cuba cari ya. Surah Anbiya ayat 59 sampai ayat 69. Ya, saya boleh baca sikit, tak ada masalah, kita nak bagi faham ya. Silakan. Surah Anbiya. Surah Anbiya, bila mereka sampai saja dekat berhala tu, dia tengok berhala pecah.
Ya, dia tengok berhala pecah, dia pun tanya, Ibrahim, siapa yang buat ni? Dia tanya macam tu. Lepas tu Nabi Ibrahim ni dia nak berdakwah guna logik akal. Dia tercakaplah bahasa Nogori Dia cakap macam ni, dia kata ya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fasaluhum in kanu yantiqun. Dia kata macam tu. Pergilah tanya berhala besar tu. Kan tadi saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala kecuali ada satu berhala besar. Yang tu dia tak pecah. Saja dibiarkan. Saja dibiar. Time tu lah dia nak bagi kaum dia ni tolong guna akal sikit. Kalau kau nak tahu siapa pecahkan berhala yang dekat sini, jangan tanya aku. Pergi tanya Tuhan kau tu. Kapaknya ada dekat situ. Kapak ada dekat situ, pergi tanya dia. Pergi soal dia. Lepas tu dalam surah Anbiya dia ada beritahu lah. Ibrahim, kau pun tahu kan yang patung ni tak boleh bercakap. That's why kami tanya kau. Lepas tu Nabi Ibrahim bantai dia balik. Dia kata, yang kau dah tahu dia yang patung ni bercakap untuk beli, yang kau pergi sembah pasal. Nampak tak logik? Ini sebenarnya dia punya cara dia nak pusing tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya cara nak pusing, nak bagi sedar bahawa masyarakat dia ni sedang melakukan perkara yang sia-sia, iaitu mereka menyembah berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan juga mudarat. Tapi ini dia kena baca surah Al-Anbiya. Yang kita baca sekarang ni dia dah skip sikit. That's why ayat 95 dia kata apa? Qala ata'buduna ma tanhitun. Ayat 96 pun begitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maknanya Nabi Ibrahim cakap, kenapa kamu buat perkara sia-sia ni? Kamu sembah berhala-berhala yang kamu sendiri buat. Benda tak logik akal lah. Kita buat handphone, tiba kita cakap handphone ni Tuhan. Ni yang kita kata tak logik akal tuan-tuan dan puan-puan ya. That's why Nabi Ibrahim kata benda ni sia-sia lah. Come on lah, use your mind correctly lah. Dia kata macam tu lah kan. Dan kemudian Nabi Ibrahim kata lagi lah ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita pun semua dah tahu dah Tuhan kita yang betul-betul Tuhan ialah siapa? Allah SWT. Dia yang cipta kita. Dia yang bagi semua nikmat yang kita dapat sekarang. Hatta sehingga kan kita bergerak, kita bernapas ni pun atas izin dan juga kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, ini semua merupakan dialog bagaimana Nabi Ibrahim sedang berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan umatnya pada waktu tersebut supaya tukar daripada mensyirikkan Allah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya ke tidak ajakan dakwah ni tuan-tuan dan puan? Dalam surah Anbiya ada bagi tahu dia punya jawapan, tak berjaya. Dia orang ni mula-mula macam dah sedar, tetap ke hati, tapi ego. Ni kata ego. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan dah tahu benda tu betul, tapi sebab ego tak nak terima tu. Tak nak terima. Namrud lah. Namrud memang tak terima tuan-tuan dan puan. Namrud cakap apa? Jom kita bakar dia. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Ya. Jom kita tangkap dia, kita bakar dia sebab dia telah mempersendakan kita punya berhala-berhala. Dan kita pun semua tahu dia punya kisah dia happy ending tuan-tuan dan puan. Dia orang cuba try nak bakar Nabi Ibrahim, ya. Kawasan tempat dia orang bakar tu tuan-tuan dan puan, api dia cukup besar sampai kan dia nak masukkan Nabi Ibrahim dalam api tu dia terpaksa menggunakan manjanik yang dia lontar daripada jauh tu. Toing, dia lontar punya jauh. Ya. Dan dia orang agak Nabi Ibrahim mesti hancur, tapi kita pun tahu Allah ada kuasa. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah SWT bagi arahan dekat api, wahai api, aku cipta kamu sifat kamu panas, tapi hari ni sekali ya aku bagi arahan kepada kamu hari ni hendaklah tukar sifat kamu daripada panas kepada sejuk. Nabi Ibrahim keluar daripada api tu tuan-tuan dan puan, menggigil. Menggigil apa? Sejuk tuan-tuan dan puan. Api tu tadi Nabi Ibrahim kena ikat tuan-tuan dan puan. Api tu dapat bakar segala ikatan-ikatan yang membelenggu Nabi Ibrahim. Akan tetapi kulit Nabi Ibrahim scratch satu pun tak ada tuan-tuan dan puan. Nak tunjuk kuasa Allah SWT depan mata Namrud tuan-tuan dan puan. Allah SWT kalau nak buat dia ada kuasa. Kun fayakun. Baik Ustaz, mungkin kita boleh sembang-sembang jugalah berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim sebenarnya tak sanggup melihat berhala-berhala itu disembah oleh kaumnya. Sebenarnya bukan kerana baginda benci untuk mengetuk berhala itu, tapi baginda sebenarnya sayang dan tak mahu orang kampungnya berada dalam kesesatan sebenarnya, terutamanya ayahnya sendiri. Mungkin Ustaz boleh perincikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ajakan kita, ya, terutamanya kita sekarang, kita belajar daripada ibrah Nabi Ibrahim. Kenapa kita bila baca kisah-kisah sebegini, kita harap ia dapat menguatkan tauhid kita, ya.
bulat kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita nak selamatkan diri kita daripada malapetaka yang lebih berbahaya. Apa malapetaka yang lebih berbahaya? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidup kamu ni ada banyak benda yang kamu khawatir. Kamu takut kamu kena COVID, kamu takut rezeki kamu kurang, kamu takut kamu kena penyakit. Semua ini perkara yang kamu risau dan kamu minta, ya Allah jauhkan kami daripada perkara-perkara tersebut. Tapi kata Allah SWT, hakikatnya bahaya yang paling besar yang perlu kita betul-betul rasa takut, kalau nak takut, takutlah betul-betul, takut daripada masuk api neraka. Nabi Ibrahim sayang komuniti dia. Nabi Ibrahim sayang bapa dia. Jadi tugas Nabi Ibrahim tahu kalau dia orang ni kawan-kawan aku ni, sebab kaum dia tu semua kawan-kawan dia, dia kenal dia tuan-tuan ya. Abah dia ke keluarga dia, pak saudara dia ni semua dia kenal. Ni semua orang aku sayang ni. Dan Nabi Ibrahim tahu kalau depa semua ni meninggal dalam keadaan tak mengucap, tak iktiraf Allah SWT, tauhid tu dia tak bawa waktu masuk dalam kubur, susah nanti. Memang masuk dalam neraka. Memang masuk dalam neraka. Sebab tu Nabi Ibrahim bersungguh-sungguh tuan-tuan dan puan-puan ya, nak menanam tauhid di dalam masyarakat baginda. Dan apa yang kita boleh belajar tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang kita boleh belajar di sini ialah kita sekarang ni, kita start berdakwah tu dengan jaga kita punya komuniti yang paling kecil, iaitu keluarga kita. Anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita bila kita bagi pendidikan, kita banyak risaukan tentang apa masa depan dia. Betul tak? Nanti anak aku ni nanti kerja bagus ke tidak? Rezeki dia okey ke tidak? Kita pun hantar dia belajar betul-betul. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, the best father, the best mother, dia sentiasa fikir anak aku nanti iman dia solid ke tidak? Supaya dengan iman yang solid, kita harap semua sekeluarga kita ini dapat jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di syurganya. Wallahu a'lam. Ada antara kita para penonton sekalian, kerana atas alasan sayangkan anak, tak nak tegur anak. Sayangkan ibu ayah, tak nak tegur dengan baik ibu dan ayah. Sedangkan Nabi Ibrahim ditunjukkan cara menegur, cara sayang kena tegur. Itu yang kita perlu belajar. Baiklah Ustaz, kejap je lagi saya nak tanya bagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kejap je lagi Ustaz ya. Nantikan jawapannya, tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Selepas ini, Seindah Kasih. Para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan topik yang pelbagai dan berbeza-beza, dan kita bawakan juga dan tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang, namun tujuannya kalau anda perhatikan tetap sama, iaitu berkongsi kebaikan dan kefahaman tentang agama Islam yang sangat indah ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini Seindah Kasih kita bawakan 1 Ramadan tafsir dan taranum pengajian surah As-Saffat ayat 88 hingga 96. Baiklah Ustaz, sebenarnya kalau kita ikutkan bacaan kita dah selesai sampai ke ayat 96. Cumanya saya tertanya-tanya, mungkin juga nak menjawab. Tadi di awal Ustaz ada cerita tentang gelaran kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitu Khalilullah, kekasih Allah. Saya nampak, ni pandangan saya, pengorbanan dan keberanian yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim sememangnya tak mampu kita lakukan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana baginda memecahkan berhala. Dalam kisah yang lain, Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anak-anaknya di tanah kering kontang yang tak ada air, tak ada apa-apa pun, tak ada makanan. Hajar dan Ismail ditinggalkan. Bahkan dalam kisah yang lain, Nabi Ismail hampir-hampir disembelih. Bagaimana tawakal yang ada pada Nabi Ibrahim, Ustaz? Baik. Ini soalan yang sangat-sangat menarik ya tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kita sedang membicarakan seorang figura ya, seorang figur yang sangat-sangat luar biasa yang memang dirakamkan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam salawat. Kita sepatutnya mengikuti cara hidup, kepercayaan dan keyakinan baginda. Itulah Nabi Ibrahim yang sedang kita bincangkan sekarang. Nabi Ibrahim seperti yang Dai Hadari nyatakan tadi, gelarannya ialah Khalilullah. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah angkat Nabi Ibrahim ini kedudukannya sebagai bukan sekadar nabi, tetapi sebagai Khalil, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya nyatakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi kekasih yang
dipercayai 100% ni bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena bagi ujian. Siapa yang berumah tangga akan faham apa yang saya cakap ni. Kita waktu kita masa bercintan-cintan tu rasa semua okey. Tapi cuba waktu kita dah kahwin. Bila kita nak tahu suami ni ataupun isteri ni setia ke tidak dengan kita, waktu hidup sedang susah. Masa susah itulah kesetiaan akan teruji. Ada banyak orang tuan-tuan dan puan-puan waktu senang semua okey, betul tak? Waktu susah semua dah tak okey, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Allah SWT bagi ujian yang memang susah betul tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya ujian yang saya nyatakan tadi. First ujian, kena sampaikan dakwah kepada raja yang sangat zalim pada waktu tersebut. Kau berani ke tidak? Dia nak tengok tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Ibrahim cakap, saya lulus ujian. Cek, pap, sampai kena bakar pun saya berani. Nampak ke tidak? Allah SWT selamatkan. Datang ujian lepas tu bila Nabi Ibrahim dah berkeluarga tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu Nabi Ibrahim, isteri dia tuan-tuan dan puan-puan yang kita kenali sebagai apa? Yang pertamanya Sarah. Yang keduanya Hajar tuan-tuan dan puan-puan. Berlaku lagi ujian yang Allah SWT bagi kepada Ibrahim, kamu sekarang ada isteri Hajar, ada anak namanya Ismail. Aku nak bagi satu lagi ujian kepada kamu. Kamu bawa, waktu tu Nabi Ibrahim tinggal dekat Palestin ya tuan-tuan dan puan-puan. Kamu bawa Hajar dengan Ismail ni ke satu tempat yang sekarang ni dikenali sebagai Mekah. Tapi waktu Nabi Ibrahim bawa tu, Mekah tu dia kata kamu tinggalkan isteri kamu kat situ. Tanah tandus. Anak kamu pun tinggal kat situ. Mekah waktu tu bukan macam sekarang dah ada air zam-zam, ada hotel punya banyak dah tuan-tuan dan puan. Seperti yang Dai Hadari nyatakan tadi, tanah gersang, tandus, air pun tak ada. Tumbuhan tak ada, orang tak ada. Tiba-tiba Nabi Ibrahim cakap, aku nak tinggalkan kamu hari ini Hajar dengan Ismail anak kita kat sini. Hajar pun masa tu tak boleh faham. Bang, jangan buat pasal bang. Dia kata macam tu kan. Ni air pun tak ada bang. Ya, ni anak kan kau terberak, kau terkuncing, kau pampers pun tak ada. Nak boli kat mana? Kedai kuncit tak ada. Dia kata macam tu kan. Seolah ni bahasa kita. Nak bagi faham paniknya Hajar pada waktu tersebut. Nabi Ibrahim sonyap, tuan-tuan nompan tak jawab kan. Tapi air mata dah mula mengalir. Dah lama masa tu Hajar faham. Bang, ni Allah kau yang suruh. Nampak tak? Hajar faham tuan-tuan nompan. Ni Allah kau yang suruh abang buat benda ni. Nabi Ibrahim mengangguk. Dan kemudian Hajar cakap, bang, kalau Allah yang suruh saya ikut ya bang. Saya tahu Masya nanti Allah. yang tahu saya tahu, saya yakin yang jaga saya nanti ialah Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, bila seseorang itu bulat tekad tauhid dia kepada Allah SWT, tawakal dia itu tinggi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu Tuhan bagi makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Jalan keluar dia macam mana? Yang kita buat waktu kita pergi umrah. Kita pun tahu Hajar dia pergi Bukit Safa, dia pergi Bukit Marwah. 7 kali pusing-pusing berlari tu sebab nak cari air. Sebab apa? Ismail dah menangis tuan-tuan. Air dah habis ya. Dia nak cari air. Allah SWT kata, Hajar tak apa, kami jaga. Apa yang berlaku? Keluar air Zam-Zam tuan-tuan. Sampai sekarang kita minum, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah barakah kepada keyakinan yang tinggi terhadap tawakal kepada Allah SWT. Itu ujian yang nombor 2 tuan-tuan. Ada lagi tak ujian yang tadi kata Dai Hadari, ujian yang kalau saya jadi bapa, saya tak baik tuan-tuan. Ngaku awal-awal lah ni. Mana tak tuan-tuan, saya cakap awal-awal. Tunggu anak punya lama, dapat anak nak sembelih pula. Nak dapat anak susah, macam Hadari cakap tadi. Nak dapat anak susah. Sekali dah dapat, apa arahan kau pergi sembelih anak kau tu. Anak Ismail masa tu ada ulama cakap umur 7 tahun, ada ulama kata umur 30 tahun. Comel lagi. Kan anak umur 7-8 tahun ni tentulah umur sodap kita nak bawa dia jalan-jalan, dia dah boleh berburak, betul tak? Dia dah boleh bercakap, nak mengajar. Kita selaku bapa dah suka layan anak waktu tu. Tiba-tiba dapat arahan Ibrahim, kau pergi sembelih Ismail. Ya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Ini memang saya cakap, kalau saya lah dapat tu, memang saya angkat tangan lah, tak apalah. Saya surrender lah. Itu tahap kita tuan-tuan dan puan. Tapi Nabi Ibrahim buat tak? Nabi Ibrahim buat tuan-tuan dan puan. Dan sampai sekarang perkara tersebut kita hargai di dalam satu upacara besar, tamasya besar yang kita panggil sebagai Hari Raya Korban ya. Kerana nak meraihkan keyakinan bulatnya tekad dan juga tawakal Nabi Ibrahim
ya, mengikuti arahan Allah SWT, dan kita semua tahu semua ia digantikan dengan korban, kibash dan sebagainya. Sampai sekarang kita rayakan hari raya korban. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atas sebab-sebab inilah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Ibrahim, ya, menjadikan baginda sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terjawab sudah para penutur sekalian, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gelaran yang sangat indah, kekasih Allah, iaitu Khalilullah. Kerana bukan sekadar keberanian baginda, bukan sekadar tauhid yang ada pada jiwa baginda, akan tetapi tawakal yang sebenarnya sangat-sangat tertinggi, yang saya yakin kita semua pun, kita sendiri pun tak mampu untuk sehingga tahap begitu. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan terus belajar, tambah ilmu supaya tawakal kita juga insya-Allah tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kalau kita perhatikan kita berada di hujung-hujung ni, mungkin saya nak berikan masa kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kongsikan beberapa ayat yang kita belajar pada hari ini, iaitu 88 hingga 96, menunjukkan bagaimana dalam surah As-Saffat ini Nabi Ibrahim alaihissalam begitu hebat tauhid baginda, bahkan sehingga sanggup dan mampu untuk berhadapan dengan kaumnya itu sendiri. Tauhid, konsep tauhid, bagaimana keesaan, mengasihi, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Silakan Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rancangan kita sudah sampai ke penghujungnya, dan mungkin kita terfikir, apakah buah, apakah pedoman, apakah hikmah yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Ibrahim yang sangat mengujakan kita pada pagi ini, ya. Antara kisahnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah pengajaran yang paling besar yang kita boleh belajar ialah bagaimana Nabi Ibrahim sangat-sangat bulat keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Bagaimana kita boleh belajar bagaimana Nabi Ibrahim tauhidnya sangat tinggi, patuhnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara inilah yang kita nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya sekarang kita berada di dalam hari pertama di dalam madrasah Ramadan. Betul. Kita sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala hantar kursus, tuan-tuan dan puan-puan, hantar kursus sebulan. Ya, sebulan ini Allah SWT nak asah balik iman kita. Kita ni punya keyakinan kita dah mula dia up and down lah, tapi dah banyak down dah ni, ya, dah banyak down. So Allah SWT hantar semua umat Islam jom masuk kursus. Dalam kursus ni kami bagi kamu latihan yang bagi orang lain benda ni tak masuk akal. Apa latihan tak masuk akal tu? Jangan makan selama 1/2 hari. Benda ni bukan senang tuan-tuan, ya. Saya ada seorang kawan, ya, kawan Cina lah, tapi sekarang ni dia dah masuk Islam tuan-tuan. Tapi saya kenal dia sebelum dia masuk Islam. Dia cakap masa mula-mula dia masuk Islam, perkara dalam agama ni yang paling susah dia nak follow, dia kata puasa. Dia kata benda ni aku puasa sampai pukul 10 aku dah pengsan dah. Tapi macam mana orang Islam boleh puasa daripada pukul berapa? 6 pagi lepas tu subuh sampai pukul 7, tak makan apa-apa, nasi sebutir tak makan tuan-tuan. Ambil air semayang lalu masuk sikit kita ludah balik. Betul tak tuan-tuan? Sebab apa? Dekat sini kita diajar tentang erti patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sinilah sebenarnya kita sedang diasah tentang iman kita tuan-tuan dan puan-puan. Punyalah asah sampaikan kita benda kecil pun kita tak langgar. Tak percaya. Pagi ni pula petang ni tuan-tuan dan puan-puan, contoh, ya. Kita buka puasa pukul 7.25. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, waktu pukul 7.24 55 saat. Belum 7.25 lagi. Kita sanggup tak minum air tuan-tuan dan puan? Tak sanggup. Air tu kita pegang jenah dah nak dokek dah. Tapi nak minum tak sanggup. Sebab kita tahu walaupun beza hanya 5 saat, tapi dia boleh membatalkan semua puasa. Ini bukti bahawa tuan-tuan dan puan-puan, iman kita, takwa kita, Allah SWT sedang hilap, sedang asah sebenarnya. Apa takwa tu Ustaz? Takwa tu maksudnya kita nak patuh sungguh-sungguh kepada Allah SWT, dan insya-Allah dengan puasa kita akan mendapat buah yang bernama takwa tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, mari bersempena dengan awal Ramadan, kita berdoa, kita berharap semoga Allah SWT kuatkan istiqamah kita dalam beribadah daripada awal Ramadan sampai ke penghujung Ramadan. Kita berharap dan berdoa semoga Allah SWT bagi kita izin supaya mendapat buah yang paling mahal di dalam bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Sama-sama kita angkat tangan, semoga Allah SWT yang maha mendengar akan memakbulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Allah, kuatkanlah semangat kami supaya kami dapat melipat gandakan ibadah daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Allah, kau jaga segala anggota kami, kau jaga hati kami, kau jaga mulut kami daripada melakukan sebarang maksiat dan dosa-dosa yang boleh mengurangkan segala pahala Ramadan. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah, kekuatan hati supaya kami makin kuat dan makin bersegera untuk bersedekah bersempena dengan bulan Ramadan. Amin. Dan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, izinkanlah kami bersempena dengan Ramadan ini kami dapat mengecap, kami dapat mencapai, kami dapat menikmati malam bersamamu, iaitu malam Lailatul Qadar, supaya pada akhirnya kami tergolong di dalam kumpulan orang-orang yang engkau berikan keampunan dan juga rahmat daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ashraf Ayub kerana sudi bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan Ustaz ya. InsyaAllah. Alhamdulillah, banyak yang kita dapat belajar pada pagi ini. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok Da'i Azrin akan temankan anda, yang mana kita akan bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra. Topik kita esok cantik. Yang ini pun problem juga. Masalah juga. Apa dia? Ada antara segelintir puasa tapi tak solat. Boleh ke tidak? InsyaAllah akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz esok. Baiklah para penonton sekalian, dekatlah dengan Al-Quran kerana Al-Quran itu adalah panduan. Dalilnya, zalikal kitabul la raiba fih. Kitab itu tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bulan ini, bulan Al-Quran, semarakkan dengan Al-Quran. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.